Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 20 Jun 2023 bersama saya, Pia Ernadia. Pegawai polis yang dikenali sebagai Inspektor Sheila mencetuskan kontroversi sekali lagi selepas video memaparkan pegawai itu mencemuh anggota berpangkat Lance Corporal tular. Video berdurasi 40 saat itu mula tular hari ini selepas dimuat naik di media sosial. Banyak dia Lance Corporal sebetul ni. Jangan disalah habis lagi. Incas apa? Incas ke? Buka SM datanglah, saya inspektor. Lance Corporal kan? Bagi SM. Jangan Lance Corporal bagi saya arahan. Ya? Jangan dia saya takut Jangan dia saya takut. Salah orang. Apa dia? Pangkat kena lagi tinggi, bagi arahan. Sebelum itu, pegawai berkenaan menerima kecaman netizen selepas dua klip video masing-masing berdurasi 24 dan 10 saat dimuat naik di media sosial Khamis lalu. Ia memaparkan dirinya mencemuh seorang lagi anggota berpangkat Lance Corporal dalam kejadian sekitar Gombak, Selangor. Ketua Polis Selangor Husin Omar Han dalam satu kenyataan berkata, bahagian siasatan jenayah IPD Gombak telah membuat tangkapan ke atas pegawai terbabit. Husin berkata tangkapan itu dilakukan berkait kes ugutan jenayah selepas bertindak atas maklumat namun suspek dilepaskan dengan jaminan polis. Polis turut merampas sebuah telefon bimbit di mana kes disiasat mengikut Seksyen 506 serta Seksyen 186 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil. PRN di 6 negeri yang akan datang disifatkan amat unik dan mampu menggugat kerajaan pusat pimpinan Anwar Ibrahim. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, ia boleh berlaku jika PN yang ditunjangi bersatu dan PAS berjaya memenangi 5 daripada 6 negeri. Memetik laporan Harakah Daily, Tuan Ibrahim memberitahu jika PN mempertahankan Kedah, Kelantan dan Terengganu disusuli kemenangan di Negeri Sembilan dan Selangor, tidak mustahil kerajaan akan tumbang. Bagaimanapun, Tuan Ibrahim tidak menyebut mengenai Pulau Pinang dan tidak menghuraikan bagaimana keputusan PRN akan memberi kesan kepada sokongan di Dewan Rakyat. Ke-6 negeri berkenaan dijangka mengadakan PRN serentak walaupun tarikh pembubaran DUN di negeri terbabit berbeza. Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang kini di bawah pentadbiran PH, manakala Kedah, Kelantan dan Terengganu di bawah PN. Dalam pada itu, Tuan Ibrahim yang juga ahli Parlimen Kubang Kerian turut mengingatkan para petugas PAS supaya sentiasa bertakwa kepada Allah. Justru Tuan Ibrahim yang berucap pada Ijtimak Pilihan Raya PAS Pahang semalam meminta ahli jentera pilihan raya parti itu supaya bekerja dengan ikhlas dan sabar ketika berkempen. Kita ke berita seterusnya. Rafizi Ramli enggan mengulas kenyataan pengurusi UMNO Terengganu Ahmad Said yang meminta PKR ukur baju di badan sendiri sebelum diminta kerusi untuk ditandingi pada PRN. Timbalan Presiden PKR itu menganggap ia perkara biasa untuk parti lama seperti UMNO meminta parti baharu menunjukkan kekuatan mereka. Proses dulu dengan PAS. Setiap kali kita berunding kursi is expected and juga is common for the older party to ask for the newer party to show your strength. Then I don't think there's anything wrong with it. It's just it's it's common sense lah. But I think we have a track record that we may be a newer party in a particular market, but we've had a good, if not better, electoral record over the years. So I do not want to entertain public argument through the media. If you notice, I lead the seat negotiation for the last 2-3 months for PH. I have not said a single word.
So I'm not going. I'm not about to start. So we are at the final stage. We have done, and I think it's almost like 98% of the seats done. There are still some overlapping, and that is for the top leadership to decide. And I think it's best to leave it at that. Sementara itu, Amanah Bahagian Hulu Selangor menyatakan rasa tidak setuju dengan hasrat UMNO untuk bertanding di Dun Hulu Bernam dan Batangkali. Dalam satu kenyataan, Ketua Pemuda bahagian itu Abdul Munim Roslin menggesa pemimpin politik dalam gabungan kerajaan perpaduan supaya adil dalam pembahagian kerusi pada PRN yang akan datang. Abdul Munim berkata hujah bahawa kedua-dua kerusi berkenaan adalah kerusi tradisi adalah bersifat subjektif, malah bukan jaminan ia boleh dimenangi. Selepas gambar perjumpaan di antara Khairi Jamaluddin bersama Muhyiddin Yassin tersebar semalam, langkah Khairi seterusnya menjadi perhatian ramai pihak. Laporan The Star memetik sumber bagaimanapun berkata, Khairi akan kekal tanpa parti namun akan berkempen untuk PN pada PRN yang akan datang. Menurut sumber itu, Khairi telah memaklumkan pendirian itu kepada pengurusi PN dalam pertemuan mereka semalam. Sebelum ini, Muhyiddin dilaporkan telah menawarkan Khairi jawatan Ahli Majlis Tertinggi Bersatu. Sementara itu, Timbalan Presiden Bersatu, Ahmad Faizal Azumu memberitahu Malaysia Kini bahawa pertemuan antara Khairi dan Muhyiddin berakhir dengan positif. Bagaimanapun, Faizal menolak spekulasi yang mengatakan Khairi ditawar jawatan Timbalan Presiden Bersatu dan akan diletakkan sebagai calon di Dun Kota Damansara. Khairi dipecat daripada UMNO pada akhir Januari semasa pembersihan terhadap pengkritik Presiden Parti Ahmad Zaid Hamidi. Pada PRU 15 lalu, bekas ahli Parlimen Rembau itu gagal merampas kerusi Sungai Buloh daripada PKR. Dalam pada itu, Khairi mengingatkan kerajaan perlu bimbang terhadap tsunami ketidakpuasan hati pada PRN yang akan datang berbanding gelombang hijau. Meskipun sentimen agama meningkat dalam kalangan orang Melayu, namun peningkatan sokongan terhadap PN bukan semata-mata kerana kebangkitan konservatisme. Jelas Khairi lagi, sejak pentadbiran Anwar Ibrahim mengambil alih kuasa, hala tuju ekonomi kurang jelas, kemerosotan nilai ringgit berterusan dan pengurangan kuasa beli rakyat disebabkan oleh krisis kos sara hidup yang berlarutan. Meskipun sokongan kepada PN bukan hanya berkisar mengenai isu konservatisme, Khairi mengakui gabungan itu menggandakan retorik dalam isu kaum, agama dan Raja-Raja Melayu ketika perbahasan di Parlimen dan di ceramah. Tambahnya, Anwar cuba menangani isu-isu berkenaan termasuk memperkenalkan rang undang-undang untuk memperkukuhkan mahkamah syariah, namun langkah itu mungkin tidak membuahkan hasil. Khairi memetik tinjauan pendapat awam yang dijalankan oleh Endeavour MGV pada April lalu yang mendapati sokongan terhadap Perdana Menteri dalam kalangan orang Melayu menurun kepada 54%. Manakala kurang separuh daripada responden Melayu merasakan kepimpinan Anwar bertambah baik. Selain itu, Khairi mendakwa pandangan Lim Kit Siang bahawa PRN akan menjadi pilihan yang penting untuk rakyat Malaysia mungkin akhirnya akan menyebabkan lebih ramai orang Melayu menyokong PN. Sementara itu, Khairi berkata kerajaan Anwar juga berdepan cabaran dalaman iaitu UMNO sendiri. Khairi berkata Anwar mempunyai banyak perkara untuk dibuktikan selepas mengambil alih beban iaitu UMNO serta Presidennya Ahmad Zaid Hamidi yang kini sedang dibicarakan kerana rasuah. Baik, dalam perkembangan yang lain, pengurusi PN Selangor Azmin Ali mendakwa gabungan itu sedang mendahului dalam persaingan PRN Selangor yang akan diadakan tidak lama lagi. Malah, Azmin turut mendakwa ia menjadi punca mengapa Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari sukar untuk mendedahkan tarikh pembubaran DUN. Kita hanya ada lebih kurang 1 bulan sahaja. Pastikan pilihan raya ini insya-Allah. Setakat malam ini, laporan daripada pihak polis yang telah dikemukakan kepada Putrajaya, Perikatan Nasional telah mendahului dari jumlah kerusi di negeri Selangor. Sebab tu yang Amiruddin susah nak umum tarikh pembubaran. 1 hari itu penting bagi dia, talian hayat dia. Tapi sudah pun diumumkan, kerja kuat, catatkan 1 lagi kejayaan, insya-Allah Selangor menjadi milik Perikatan Nasional.
Dalam pada itu, Azmin turut membidas kenyataan Amiruddin kononnya tindakannya mengumumkan pembubaran DUN Selangor akan berlaku pada 19 Jun sebagai bertentangan dengan adab. Pembubaran diumumkan oleh istana. Pelik tak pelik? Ramai yang tanya saya, mengapa istana bubar? Sebab yang ada di pejabat tingkat 21 tu lembab. Tidak ada keyakinan diri. Orang lain dah umum, dia tak umum. Sebab itu saya kata, kamu tak umum, biarlah aku umum. Oh, dia kata ini tidak menghormati adab, tak tahu proses. Aku menteri besar dulu, aku tahu. Tetapi saya sekadar nak letakkan pressure, tekanan. Kamu nak lari mana? 25 hari bulan Jun ini talian hayat kamu habis. Kamu tak boleh nak tangguh dah, umumkanlah. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia and Nadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.